Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan kitab Nihayatul Alam, Pengakhiran bagi alam ini, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, yang mana insya-Allah hari ini kita nak sambung kuliah kita membaca bab bermula daripada bab nombor 86, iaitu tajuk dia Ikhrajul Ardi Kanuzaha, yang bermaksud bumi mengeluarkan kanuzaha, harta yang tersimpan di dalamnya. Bila kita sebut bumi mengeluarkan, sebenarnya bukanlah bumi tu yang mengeluarkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, ni dalam bahasa Arab kita panggil majaz aqli lah. Menyandarkan sesuatu perbuatan kerana perbuatan itu ada pada dia walaupun bukan dia yang buat. Kerana bumi ni dia tak hidup, bumi tidak ada roh. Jadi bumi hanya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Apabila sampai waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan, ya, untuk Allah Taala tunjukkan kebesaran Allah, bumi itu keluarkan kanuznya. Allah yang mengeluarkan sebenarnya. Bumi itu dia tidak ada roh. Jadi sampai satu ketika Allah menunjukkan kuasanya. Bila tu? Wallahu taala alam, kita tak tahu bila, kerana tak disebutkan tarikh secara spesifik. Bahkan Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab dia Al-Manarul Munif, ketika membahaskan tentang ciri-ciri hadis yang tidak sahih, dia kata apabila sesebuah hadis menceritakan ataupun memberitahu tentang perkara akan datang dengan menyatakan secara spesifik tarikh, bulan sekian, hari bulan sekian, bila disebut tahun sekian, maka itu petanda hadis tersebut tidak sahih. Petanda hadis tersebut tidak sahih. Okey, kita tengok. Kata Syekh Muhammad Al-Arifi, wa min kathratil mal wastidafatihi fi akhir zaman anna al-arda takshifu an kanuziha al-madfunati fiha wa yazhadu an-nasu fil mali likathratihi. Di antara termasuk dalam fenomena harta menjadi banyak dan melimpah ruah di akhir zaman. Yang mana sebelum ni kita dah baca dah hadis berkenaan dengan orang nak cari penerima zakat pun tak ada siapa yang nak terima. Tak ada siapa yang layak nak terima zakat di akhir zaman nanti ni. Maksudnya di akhir zaman nanti ni akan berlaku limpahan harta. Akan berlaku limpahan harta sampaikan manusia menjadi kaya. Orang miskin dah tak ada. Orang mencari siapa yang boleh terima zakat dia, tak ada siapa yang nak terima. Itu kita dah baca dah sebelum ni. Dan dia kata Syekh Muhammad Al-Arifi kata,
di antara termasuk juga dalam fenomena harta menjadi banyak dan melimpah di akhir zaman apabila bumi mengeluarkan harta yang terkandung, yang tertanam padanya. Dan pada waktu tu manusia dah tak layan lagi dah. Manusia dah tak berebut lagi dah pada harta kerana ia terlalu banyak. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqi'ul ardu afladha kabidha amthal al-ustuwan min al-dhahab wal-fiddah fayaji'ul qatil fayaqul fi hadha qataltu wayaji'ul qati' fayaqul fi hadha qata'tu rahimi wayaji'us sariqu fayaqul fi hadha quti'at yadi summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Ini merupakan hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kata Syekh Muhammad Al-Arifi nak membuktikan di akhir zaman nanti ni harta akan jadi banyak, ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ni menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu, pada satu ketika nanti kata Nabi, bumi akan memuntahkan. Maksud memuntahkan tu ialah mengeluarkan. Bumi akan mengeluarkan aflaz kabidiha. Aflaz daripada perkataan filzah. Apa itu filzah? Filzah itu ialah potongan. Sepotong hati daripada unta. Sepotong hati unta ataupun sepotong hati lembu. Di sini dia gunakan bahasa kiasan. Kerana di sisi orang Arab, sesuatu yang berada di dalam orang kata apa? Sesuatu yang berada di dalam anggota binatang ni yang paling orang kata apa, yang paling sedap, yang paling disukai oleh orang Arab ya ialah hati. Orang Arab suka hati. Sebab itu sebahagian ulama kata Nabi SAW menamakan apa yang ada di dalam bumi itu sebagai hati. Sebagai hati kerana nak menyamakan hati yang ada di dalam badan unta. Kerana unta ni dalam badan yang tersembunyi yang paling sedap ialah hati bagi orang Arab. Ya, baik. Pada waktu tu Nabi kata bumi akan memuntahkan sepotong daripada hatinya, yang mana bentuknya seperti tiang daripada emas dan perak. Tiang besar. Tiang besar seperti emas dan perak. Maka waktu tu akan datang pembunuh. Orang yang pernah bunuh orang, dia kata apa? Fi hadha qataltu. Kerana perkara inilah aku membunuh. Orang yang memutuskan silaturahim akan mengatakan, pada perkara inilah aku memutuskan silaturahim. Dan datang pencuri mengatakan, pada perkara inilah dipotong tanganku. Kerana hukum Islam, siapa yang mencuri kena potong tangan. Kan? Summa yad'unahu, kemudian mereka semua meninggalkan harta tersebut. Mereka tak ambil satu pun daripada harta tersebut. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ma'na al-hadis at-tashbih. Makna hadis ni ialah perumpamaan. Ai tukhriju ma fi jawfiha min al-qita'il madfunati fiha. Iaitu bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, potongan harta yang tersembunyi, yang tertanam di dalamnya. Ustuanah itu ialah, bila disebut ustuan, daripada perkataan ustuanah itu adalah tiang-tiang besar. Maksudnya di akhir zaman nanti ni akan muncul harta yang tertanam dalam bumi, bumi keluarkan. Bumi keluarkan harta tersebut. Okey, baik. Bila masanya ni? Ada yang kata zaman di mana harta menjadi banyak dan manusia dah tak mau lagi dah pada harta. Kalau ikutkan kepada kecenderungan penulis,
dia nak kata zaman bumi mengeluarkan emas ni ataupun mengeluarkan harta ni ialah zaman di mana manusia dah tak mau pada harta, iaitu pada waktu orang cari penerima zakat pun dah tak ada. Ya. Ada juga yang kata sewaktu berlakunya kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi itu dengan goncangannya, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang mana pada waktu itu bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Ada yang kata pada waktu berlakunya kiamat. Maksudnya peristiwa ni berlaku pada waktu nak kiamat sangat dah. Jadi orang tak mau carilah. Kan? Orang tak mau carilah harta, sebab masa tu dunia dah bergoncang, bumi dah pecah, langit dah terbelah. Jadi apa lagi orang kata apa? Kecenderungan manusia nak cari harta untuk apa lagi dah? Oleh kerana itulah sebahagian daripada ulama mengatakan, ya, waktu tersebut manusia dah tak ada lagi dah nak kejar harta kerana kiamat telah berlaku dekat. Dan cita-cita untuk berada kekal dalam dunia dah tak ada dah. Itu sebahagian kecenderungan. Jadi ada dua pandangan di sini berkenaan dengan bila waktu ni berlaku. Ada yang kata ia berlaku sewaktu harta banyak sangat, keadilan berleluasa, kekayaan dunia diberikan secara adil sehingga orang miskin dah tak ada lagi jadi miskin. Ada juga yang kata dah, ini berlaku ketika mana bumi ingin dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu lagi pandangan yang berbeza. Kita kata wallahu a'lam, boleh jadi yang pertama, boleh jadi yang kedua. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui, kerana Nabi SAW tidak menceritakan secara jelas bilakah waktu perkara ini berlaku. Nabi tak bagi tahu tarikhnya, Nabi tak bagi tahu bila. Jadi kita hanya melihat, kita beriman dengannya kerana hadisnya sahih, dan kita tidak bertanya lebih-lebih di luar daripada kemampuan kita. Kerana tugas Nabi menyampaikan. Jadi Nabi SAW telah pun menyampaikan, dan tugas kita adalah beriman. Mungkin ada orang kata, Islam ni tak boleh ke untuk kita tanya? Saya antara orang yang memperjuangkan. Boleh. Boleh untuk kita bertanya. Boleh. Tapi bertanya dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Bertanya tentang perkara yang gaib, lebih-lebih dalam bertanya tentang perkara gaib, itu tak dibenarkan oleh syarak. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Kamu berfikirlah tentang makhluk Allah. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan, kehebatan Allah, sambil menghayati kebesaran Allah dan kehebatan Allah ketika menciptakan makhluk. Kamu jangan fikir tentang zat Allah. Jangan fikir tentang zat Allah. Kita tak tahu. Kalau kita fikir, kita tak dapat jawapan. Dia seolah-olah macam buang masa. Habis itu Islam bukan suruh kita berfikir. Ya, fikir tentang makhluk Allah untuk mengetahui dan menghayati tentang kebesaran Allah, yang tu boleh, yang tu disuruh. Berfikir, menggunakan akal fikiran untuk memahami perjalanan alam ini dengan bukti yang empirikal, yang tu disuruh oleh agama. Bahkan agama tidak pernah menghalang kajian saintifik yang berasaskan kepada empirikal, pemerhatian, penelitian. Bahkan ilmu hadis itu sendiri ialah satu ilmu yang rumusannya adalah akal. Akal disuruh untuk berfikir. Adakah Quran itu benar? Adakah hadis itu benar? Allah Ta'ala turunkan ayat Quran nak suruh kita nilai. Setelah kita tahu Al-Quran itu betul, setelah kita percaya sunnah itu betul dengan menggunakan akal kita, maka apa saja yang datang dalam Quran dan sunnah itu kita kena terima, walaupun
ada benda yang kita belum faham ataupun ada benda yang kita sukar untuk fahami kerana benda itu benda gaib. Ini penting ni saya nak bagi tahu. Allah Taala menurunkan ayat Quran. Allah Taala suruh kita fikir, suruh kita kaji kebenaran Al-Quran. Dan kita kaji, betul tak Quran sebut alam ni berjalan macam tu? Betul ke Allah Taala sebut apabila Allah Taala kata alam semesta ni makin lama makin besar? Itu semua ada dalam Quran dan kita disuruh untuk kaji dan fikir. Setelah kita kaji, betul. Jadi semua benda yang kita tak mampu fikir yang ada dalam Quran, kita kena terima setelah kita tahu Al-Quran itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab 87, 88 dan 89. Iaitu zuhurul masakh wal khasaf wal qadhaf. Okey. Munculnya masakh. Apa itu masakh? Masakh itu ialah keadaan di mana rupa paras yang Allah Ta'ala cipta makhluk ni berubah daripada satu bentuk ke satu bentuk. Seperti contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah mengubah satu kaum daripada Bani Israel menjadi kera. Ada yang Allah Ta'ala ubah menjadi khinzir. Ini disebut di dalam Al-Quran, iaitu Ashabus Sabt. Golongan yang Allah Ta'ala tak bagi mereka untuk bekerja pada hari Sabtu, mereka menggunakan helah dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menukar keadaan mereka menjadi beruk, menjadi kera. Ini disebut dalam Quran. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang mula bertanya, kalau macam tu Ustaz, adakah beruk dan kera hari ini dan babi hari ini adalah keturunan daripada Bani Israel yang dulu? Kalau kita melihat kepada riwayat, kalau kita melihat kepada riwayat yang ada di dalam kitab-kitab tafsir, umpamanya riwayat daripada Ibnu Abbas, maka semua manusia yang Allah Ta'ala tukar keadaan mereka daripada manusia menjadi beruk, Ibnu Abbas kata Allah Ta'ala tidak menjadikan beruk itu berketurunan. Maksudnya beruk-beruk dan lembu-lembu yang ada hari ini, beruk-beruk dan babi-babi yang ada pada hari ini, mereka itu datang daripada beruk yang sebenar, dan babi yang sebenar bukan datang daripada manusia yang ditukar menjadi beruk. Kerana manusia yang ditukar menjadi beruk atas dosa mereka, Allah Ta'ala tak jadikan mereka itu berketurunan. Jadi beruk-beruk yang ada hari ini bersih daripada sebarang kekotoran dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu masakh. Wal khasaf. Khasaf ni ialah bumi terbenam. Bumi terbenam sehingga berlubang. Okey. Wal qadhaf, dan juga turunnya batu daripada langit. Okey, tengok. Wa hadhihi min al-uqubat allati taqa'u 'ala ba'd an-nas fi akhir zaman. Kata Syekh pengarang kitab ni, Syekh Arifi, dia kata ini merupakan di antara balasan azab yang berlaku kepada sebahagian manusia di akhir zaman. Dan ini merupakan di antara tanda kiamat. Antara tanda-tanda kiamat. Fa'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhihi ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin ya Rasulullah wa mata dhalik? Qala idza dhaharatil qiyan wal ma'azif. Ini merupakan hadis riwayat al-Imam Tirmizi yang bermaksud daripada Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata dia, pada umat ini pada umat ini akan berlaku khasaf, akan berlaku tenggelamnya bumi, wa masakh, akan berlaku perubahan ataupun kita kata hukuman merubah keadaan badan manusia pada satu bentuk kepada bentuk binatang.
wa qadhaf, dan balingan ataupun lontaran daripada langit, lontaran batu daripada langit. Faqala rajulun minal muslimin, satu orang lelaki daripada kalangan orang muslim, itu sahabat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wa mata dhalik? Ya Rasulullah, bila perkara itu berlaku? Ya Rasulullah, bila perkara itu berlaku? Nabi SAW kata, idza zaharatil qiyan wal ma'azif, apabila terzahirnya qiyan dan juga ma'azif. Syekh menghuraikan, dia kata apa? Wal qiyan jam'u qainah wa hiya al mar'atul mughanniyah. Qiyan itu ialah kata plural bagi qainah, kata banyak bagi qainah, iaitu perempuan yang menyanyi. Perempuan yang menyanyi ramai, perempuan yang menyanyi banyak. Zahar, terzahir, begitu jelas. Wal ma'azif, dan terzahirnya alat-alat muzik. Maksudnya di zaman ni orang terlalu berhibur sampai tak ada had dah berhibur. Hiburan yang dahsyat. Wa kullama sakata an-nas 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar zaharatil ma'asi wa intasharat faqtarabatil 'uqubat. Dan ketika mana manusia diam daripada melakukan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka bila manusia tak buat apa-apa, manusia duduk diam, maka maksiat akan berleluasa. Maksiat akan bertebaran. Maka pada waktu itu akan hampirlah bala bencana daripada Allah. Jadi ini merupakan salah satu daripada peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita tidak kondon, supaya kita tidak hanya berdiam diri tak buat apa-apa. Sebab itu kadang-kadang ada juga orang yang menyindir kita, dia kata, ustaz ni tak ada kerja lain, kerja dia si nak bergaduh dengan ustaz lain. Sebenarnya bukan kita nak bergaduh pun. Kita hanya memberikan teguran, kita hanya memberikan nasihat apabila kita nampak ada benda yang tak kena, yang benda yang tak betul. Kenapa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata di dalam hadis tersebut, yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard fa idza kanu sorry, saya lupa dah riwayat tu, lama dah tak baca. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satu ketika satu kumpulan tentera akan kita panggil apa? Menyerang Kaabah. Yang mana apabila mereka sampai di satu kawasan tanah lapang, mereka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka akan ditenggelamkan oleh bumi. Mereka akan ditenggelamkan oleh bumi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Ya Rasulullah, bagaimana pula bagaimana pula keadaan di mana kalau dalam rombongan tentera tu ada orang yang datang ke Mekah bukan untuk menyerang Kaabah, tetapi untuk berniaga, orang pasar, tapi duduk dalam kumpulan tu juga. Ataupun orang yang bukan tentera pun datang, mungkin ada tujuan lain, nak melancong, nak menziarahi orang lain yang duduk di Mekah. Nabi kata apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Kesemua mereka akan ditenggelamkan oleh bumi daripada awal sehingga ke akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan dengan niat mereka. Al-Imam ataupun Al-Syekh Mustafa Bura ketika menghuraikan hadis ni dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, dia memberikan satu pandangan. Dia kata hadis ini mengandungi isyarat. Apa isyarat yang ada? Dia kata isyaratnya nak memberikan peringatan kepada kita supaya kita ni jangan duduk sekali dengan orang yang melakukan maksiat walaupun kita tak join. Tapi selagi mana kita tak tegur, selagi mana kita tak cegah, kita duduk sekali walaupun kita tak buat, tapi kita duduk sekali, kalau datang bencana akan kena kita sekali. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis ni, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kesemua mereka akan ditenggelamkan oleh bumi. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innal ummah idza ra'aw zaliman falam ya'khudhu bi yadayhi
yushiku ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu atau kama qala. Yang mana Nabi kata apabila satu kaum, satu umat melihat orang zalim melakukan kezaliman tapi mereka tak cuba cegah, mereka tak guna kuasa dan kemampuan mereka untuk mencegah, mereka biar aja, hampir-hampir nanti bila Allah Ta'ala turunkan bencana, kesemua mereka kena. Jadi ini merupakan satu peringatan. Bila maksiat berleluasa, bila kesalahan dilakukan secara terbuka, maka kita perlu tegur. Kenapa tegur? Kerana kita tak nak, kita tak mau kalau Allah Ta'ala turunkan bencana, bencana tu kena pada semua. Kita tak mau. Kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyayangi dan merahmati kita. Syekh Al-Arifi membawakan satu lagi riwayat. Dia kata apa? An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun? Qala na'am idza dhahara al-khabath. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yakunu fi akhir hadhihi al-ummah, akan berlaku di akhir umat ini. Akan berlaku apa? Akan berlaku penenggelaman bumi. Bumi akan terbenam. Akan berlakunya masakh. Saya tak tahu perkataan masakh dalam bahasa Melayu apa dia. Akan berlaku sumpahan, manusia jadi binatang. Dan akan berlaku qadhaf. Akan berlaku lontaran batu daripada langit. Aisyah faham. Bila Nabi sebut ni Aisyah faham. Aisyah terus bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ni ada orang-orang salih? Aisyah faham bila Nabi sebut akhir umat ini akan berlakunya bumi tenggelam, akan berlakunya sumpahan manusia jadi binatang, akan berlakunya lontaran batu daripada langit. Aisyah faham yang ni tak berlaku tiba-tiba, yang ni berlaku disebabkan oleh kerana Allah Ta'ala murka kepada penduduk bumi. Allah Ta'ala mengambil tindakan kepada penduduk bumi yang melakukan kerosakan, yang melakukan maksiat. Aisyah faham benda tu. Maka sebab tu Aisyah tanya soalan yang menunjukkan dia nak faham macam mana benda ni boleh berlaku sedangkan ada orang saleh juga. Macam mana Aisyah tahu ada orang saleh? Sedangkan benda ni tak berlaku di zaman Aisyah, belum berlaku di zaman Aisyah dan tak berlaku pun di zaman Aisyah. Kerana ada hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan. Di setiap zaman akan ada satu kumpulan. Walaupun mungkin tak ramai, tapi ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umatku yang akan sentiasa zahir berada di atas kebenaran. Mereka akan pertahankan kebenaran. Mereka tak peduli siapa yang bersama dengan mereka, siapa yang tak bersama dengan mereka, mereka tak peduli. Selagi mana kebenaran itu ada, selagi mana mereka tahu yang tu kebenaran, bilangan mereka sedikit pun mereka tak peduli. Mereka akan terus berpegang dengan kebenaran. Maka Aisyah dah faham benda ni, tapi bila berlaku bila Nabi SAW menyebutkan akan berlaku tiga benda ni, Aisyah tahu yang ni merupakan satu bala bencana yang Allah Ta'ala turunkan disebabkan maksiat. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ada orang saleh? Seperti mana yang kau sebut, akan ada orang saleh di setiap zaman. Tak ramai pun mesti ada sikit. Nabi SAW kata apa? Na'am, idza zaharal khabath. Ya, akan binasa orang-orang saleh ni kalau kerosakan, kekotoran, kemaksiatan akan terlalu terzahir sehingga orang tidak mampu lagi untuk melakukan kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga orang lain tak buat pun kerja amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar disindir. Siapa yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai perosak masyarakat, dianggap sebagai pemecah belah, dianggap sebagai Wahabi contohnya kan. Ini benda yang kita kena ubah. Benda yang kita kena ubah. Kerja amar ma'ruf dan nahi munkar kita kena sokong. Kerana mungkin kita tak mampu buat. Tapi bila ada orang buat, dia setidak-tidaknya dia telah menyelamatkan
masyarakat dia daripada terkena azab bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Syekh kata waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam an anna uqu'al qasf wal masakh wal qadhf aidan min anwa' aidan fi anwa'in min ahli al-bid'ah al-mukhalifin fil aqidah. Kata Nabi SAW telah mengkhabarkan sesungguhnya berlakunya khasaf, berlakunya bumi tenggelam, sumpahan manusia jadi binatang ni, dan juga batu yang turun daripada langit ni akan berlaku pada orang-orang yang termasuk dalam ataupun yang terkena dengan racun bid'ah yang menyalahi akidah sebenar. Siapa? Seperti golongan-golongan zindiq, golongan qadariyah, yang mana mereka ini qadariyah ini mereka yang mengatakan takdir ni semuanya di atas usaha manusia, bukan di atas ketentuan Allah. Manusia pilih takdir dia. Okey, kita tengok riwayat yang dibawa oleh Syekh Arifi. Dia kata fa'an Nafi' qala bainama nahnu 'inda Abdullah ibn Umar qu'udan idh ja'a rajulun faqala inna fulanan yaqra'u 'alayka as-salam la rajulun min ahli asy-Syam faqala Abdullah balaghani annahu ahdatha hadathan fa in kana kadhalik fala taqra anna 'alayhi minni as-salam wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi ummati masqun wa qadhfun wa huwa fi zindiqiyah wal qadariyah. Ini riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nafi' kata, satu ketika kami pernah duduk bersama dengan Abdullah ibn Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ialah anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana dia kata, Nafi' kata, satu ketika datang seorang lelaki bertemu dengan mereka, yakni mereka tengah duduk di sisi Ibn Umar, mungkin tengah belajar, tengah dengar hadis, kerana Abdullah bin Umar merupakan tokoh besar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kata, ya Ibn Umar, sesungguhnya ada fulan, si Polan membacakan kepada engkau salam. Maksudnya si Polan ni kirim salam pada engkau, hai Ibn Umar. Dan lelaki ni merupakan satu orang yang datang daripada ahli Syam. Ahli Syam ni mana? Syam ni ada beberapa negara lah. Hari ni ada beberapa negara. Syam ni termasuk Jordan, Syria, Palestin, Lebanon. Dan 4 negara ni kita panggil dia Syam. Faqala Abdullah yakni Abdullah bin Umar, dia jawab. Dia kata balaghani annahu hadatha. Telah sampai kepada aku sesungguhnya lelaki yang kirim salam pada aku melalui engkau ni telah melakukan satu hadas. Telah melakukan satu bid'ah. Fa in kana kadzalik, kalau betul dia buat bid'ah, fala taqra'anna alaihi minni assalam. Kalau betul dia buat bid'ah, kau jangan bacakan salam ke atas dia daripada aku. Maksudnya kau jangan sampaikan salam. Sebab ulama-ulama ahli sunnah yang awal, golongan salafus salih, mereka mengatakan bahawasanya ulama-ulama salafus salih ni tak suka kita ni duduk dengan ahli bidah. Tak suka kita ni duduk bersama dengan ahli bidah. Kenapa? Kerana kalau kita duduk dengan ahli bidah ni, kita mungkin akan terkesan. Ya. Kita akan terkesan dengan ahli bidah sehingga mungkin kita terikut-ikut dengan apa yang dia lakukan. Kita mungkin terikut. Jadi maksudnya ahli bid'ah ni tak boleh kita bercampur dengan dia, melainkan kita nak jawab segala bid'ah yang mereka lakukan. Jadi sebab itu
ketika mana orang tanya kepada Syekh Ibn Utsaimin, boleh tak kita ni beri salam kepada ahli bidah? Ibn Utsaimin kata jawapan ni kita perlu perincikan. Kalau bidah dia tu sampai kepada tahap mengkafirkan dia, memang kita tak boleh bagi salam lah. Kerana orang kafir ni kita tak boleh mulakan salam. Sebab itu Nabi SAW bila tulis surat, Nabi tak kata Assalamualaikum. Nabi kata Assalamu ala man ittaba'al huda. Tapi kalau dia mulakan salam pada kita, dia kafir, dia mulakan salam, boleh jawab, tak boleh jawab? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata jawab dengan wa'alaikum, ada yang kata jawab dengan wa'alaikumussalam. Kalau dia bagi salam tu secara ikhlas. Tapi kalau katalah dia ni kafir, itu orang kafir biasa ni, orang kafir yang tak menzahirkan dia Islam. Katalah dia ni menzahirkan dia Islam sedangkan dia terlibat dengan bid'ah yang mengkafirkan dia. Kan? Ini masalah. Tak boleh kita jawab salam dia. Tak perlu jawab salam pada dia. Tapi kalaulah kata kita tengok bid'ah dia tu tak mengkafirkan dia, kan? Tak mengkafirkan dia. Cuma kita nampak macam adalah dia melakukan bid'ah yang menyebabkan dia ni tersasar daripada jalan sunnah. Kita tengok. Kalau kita tak jawab salam dia tu mempunyai maslahah sehingga orang lain tak terikut dengan dia, maka kita boleh untuk tak memberi salam kat dia ataupun tak menjawab salam dia. Sebab dia dihajar, dia diboykot. Kita tahu sebab dia melakukan perkara yang bid'ah. Tapi kalau tidak ada maslahah, boleh je jawab salam dia tu. Okey, sebab itu dalam Aunul Ma'bud dia kata riwayat ni Ibn Umar tadi ni boleh untuk meninggalkan salam kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan bagi orang yang melakukan bid'ah ni untuk kita tak jawab salam. Sebab Ibn Umar kata, kalau betul dia buat bid'ah, kamu jangan bacakan salam salam daripada aku kepada dia. Jangan baca. Kerana Nabi SAW pernah menyebutkan akan berlaku pada umat aku ni, akan berlaku apa dia? Akan berlaku sumpahan. Dan akan berlaku batu turun daripada langit. Sumpahan ni maksudnya keadaan bertukar. Bentuk manusia jadi haiwan. Dan benda ni akan berlaku pada siapa? Golongan zindik dan golongan qadariyah. Iaitu golongan yang terlibat dengan bid'ah. Zindik ni orang yang kafir tetapi dia berlakon macam dia Muslim. Ya? Baik. Waja'at fi ahaditha ukhra, dan dalam hadis yang lain pun ada disebut tentang benda ni, anna khasafan sayaqa'u fi akhir zaman. Yang mana bumi tenggelam ni akan berlaku di akhir zaman, bijaishin yaghzul bait, yang ni al-Kaabah yang saya baca tadi. Ada satu kumpulan daripada tentera nak pergi serang Kaabah, nak pergi robohkan Kaabah. Okey. Fayakhsifullahu bi awwalihi wa akhirih. Allah Taala akan tenggelamkan mereka ni daripada awal sehingga ke akhir. Fa'an Buqairah imra'atil Qa'qa' bin Abi Hadrat taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala mimbar yaqul idza sami'tum bi jayshin qad khusifa bihi qariban faqad adhallatis sa'ah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, iaitu daripada Buqairah. Dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW ketika mana Nabi di atas mimbar. Nabi bersabda, apabila kamu mendengar cerita, kamu mendengar berita tentang satu rombongan tentera yang ditenggelamkan di dalam bumi, maka pada waktu itu kamu telah dinaungi oleh kiamat. Maksud kiamat dah dekatlah. Ya. Di mana berlaku benda ni? Iaitu di Madinah. Benda ni akan diterangkan dalam bab yang berikutnya. Dalam bab yang berikutnya akan diterangkan siapa yang akan ditenggelamkan oleh bumi ini. Dan kata Syekh, wa akhiran la syakka anna hadhihi al-uqubat taqa'u ala ahli al-ma'siyah wasakitina anha. Akhirnya dia kata, tidak syak lagi balasan-balasan ini, azab-azab ini, bala bencana ini akan berlaku kepada orang yang melakukan maksiat dan orang yang diam daripada melakukan
nahi mungkar. Maka fayahdharul muslim min dhalik. Orang Islam kena berhati-hati. Jangan terlalu selesa tengok maksiat tak ada buat apa-apa, jangan. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-90. Matarun la tukinnu minhu buyutul madr. Akan munculnya, kita panggil akan munculnya hujan yang tidak boleh lari padanya rumah-rumah yang diperbuat daripada tanah dan batu. Okey, tengok. Min alamati sa'ati allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuzulu matarin minas sama. Di antara tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ialah turunnya hujan daripada bumi. Turun hujan semalam baru turun hujan. Tak, bukan turun hujan macam tu. Turun hujan daripada bumi yang mana sifat hujan tu la tasmadu amamahu buyutut tini wal hajar. Yang mana bila hujan tu turun, rumah yang diperbuat daripada tanah liat dan batu tak boleh nak bertahan. Wa innama tasmadu amamahu al-khiyam al-mabniyah min wabaril ibil. Yang mana yang boleh bertahan hanya rumah ataupun kemah-kemah yang diperbuat daripada bulu-bulu unta. Nak bagi tahu apa ni, di akhir zaman nanti ni akan muncul satu keadaan di mana rumah yang diperbuat daripada tanah liat dan batu tak boleh bertahan dengan hujan yang turun. Seolah-olah macam Nabi SAW nak memberikan isyarat, di akhir zaman nanti ni kawasan yang kering akan dituruni dengan hujan yang banyak. Kerana kebiasaan kawasan-kawasan yang membuat rumah dengan tanah liat dan juga batu ni ialah kawasan yang kurang hujan. Saya pernah pergi ke Yaman bulan 12 tahun lepas, kali pertama lah saya pergi ke Yaman, menjejakkan kaki ke Yaman, yang mana saya melihat memang rumah dia diperbuat daripada tanah liat. Kalau hujan lama sikit, memang dia akan orang kata apa, akan cair lah, akan menjadi lumpur. Maksudnya di akhir zaman nanti Nabi SAW nak bagi tahu ini merupakan tanda hujan akan jadi banyak. Hujan akan jadi banyak. Okey, kita tengok apa riwayat yang ada di sini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta tamtura as-sama'u matara la yukinnu minhu buyutul madar wala yukinnu minhu illa buyutus syam. Nabi SAW mengatakan tidak akan berlaku kiamat sehingga langit menurunkan hujan, yang mana bentuk hujannya itu rumah yang diperbuat daripada tanah liat dan batu tidak boleh bertahan. Hujan tu lebatlah. Kawasan tu asal kering. Kalau buat pakai tanah liat pun tak ada masalah. Tapi bila cuaca berubah, iklim berubah, rumah tu tak boleh bertahan. Yang hanya boleh bertahan ialah rumah yang diperbuat daripada bulu haiwan. Kemah-kemah yang diperbuat pada bulu haiwan. Mungkin ini juga ada kaitan dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Tidak akan berlakunya kiamat, ya. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga bumi Arab, semenanjung Arab kembali menjadi muruja, kembali menjadi subur, wa anhara, dan bersungai-sungai. Dan benda ini tak akan berubah, tidak akan berlaku, melainkan akan berubah iklim. Bila berubah iklim, maksudnya hujan akan muncul, sungai akan muncul, kan? Sungai akan muncul. Bila sungai muncul, maksudnya adalah hujan. Kan? Ada hujan, sebab tu sungai boleh muncul. Itu di antara hadis yang Nabi SAW sebutkan, dan mungkin ada kaitan dengan hadis yang kita sedang baca ni. Hadis yang kita baca ni riwayat Ahmad, yang mana hadis ini disahihkan oleh guru saya, Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ya? Baik. Dan Ibn Hibban juga memasukkan hadis ini di dalam sahihnya. Okey. Kita tengok riwayat yang berikutnya, bab nombor 91. Nuzulul matar minas sama wala tumbitul ardu syai'a.
turun langit pula. Turun hujan daripada langit, tapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Ini juga di antara tanda-tanda kiamat. Wa min alamati sa'ah allati akhbara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuzulu matarin 'amin minas sama' wala tumbitul ardu syai'an minan nabati wathimar. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah turunnya hujan daripada langit, hujan yang banyak turun, tetapi bumi tidak menumbuhkan apa-apa tumbuhan ataupun buah-buahan. Siapa yang duduk dekat negara Arab ataupun perhatilah negara Arab, kalau dia pergi musim-musim hujan, dia akan nampak. Sebab tu dulu ada orang, dia ambil gambar, dia kata Masya Allah, dunia nak kiamat dah. Sebab apa? Sebab dia nampak bukit-bukit, padang-padang dekat Arab Saudi tu dah mulai hijau. Dia kata nak kiamat dah. Dia kaitkan dengan hadis tadi yang saya baca tadi. Tidak akan berlaku kiamat sehingga bumi Arab menjadi subur dan bersungai-sungai. Dia kata tengok, negara Arab dah mula subur. Sebenarnya yang tu bukan subur berterusan, itu subur sekejap. Kerana bila musim sejuk, hujan turun. Jadi bila hujan turun, tanah-tanah yang berada di padang pasir itu akan jadi lembap. Dan bila lembap, dia akan menumbuhkan rumput. Dia akan menumbuhkan rumput. Tapi hadis yang saya baca tadi tu, hadis tu betul. Cuma hadis tu Nabi SAW maksudkan perubahan iklim. Akan muncul sungai. Akan muncul tumbuhan-tumbuhan subur bukan dalam keadaan yang sementara. Sebab yang sekarang ni kalau kita pergi bulan 12 ke bulan 11, bulan 1, Arab Saudi ke kan, Jordan ke, dia akan terima hujan. Hujan ni akan tumbuhkan rumput tapi dia tak kekal lama. Bila masuk musim panas dia akan hilang. Tapi yang Nabi maksudkan ni perubahan iklim, dia akan subur terus, dia akan bersungai terus. Ya. Sifat hujan ni dia akan tumbuhkan pokok, dia akan tumbuhkan rumput. Tapi di akhir zaman nanti Nabi kata hujan turun, tapi bumi tak menumbuhkan apa-apa. Bumi tak menumbuhkan apa. Dibawakan dua riwayat. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taqumu sa'ah hatta yumtaran nasu matran 'aman wa la tumbitul ardu syai'ah. Nabi SAW kata tidak akan berlakunya kiamat sehingga manusia diberikan hujan dengan hujan yang umum. Maksudnya hujan tu bukan turun sikit, hujan tu menyeluruh. Tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Apa kata Syekh? Wala syakka anna hadha li dhihabi barakatil ard. Tidak syak lagi perkara ini berlaku disebabkan oleh kerana keberkatan bumi sudah tidak ada lagi. Keberkatan bumi telah hilang, telah pergi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sanah laisa bi an la yakuna fiha matar walakin as-sanah ayyumtaran nasu wala tumbitul ard. Hadis ini riwayat Ahmad. Haytami kata perawinya sahih. Nabi SAW pernah bersabda, kemarau bukan bermakna tak datang hujan. Maksud Nabi nak kata, sebenarnya tak datang hujan tu kemarau lah kan. Tapi Nabi nak kata yang lebih dahsyat kemarau bukan semata-mata tak datang hujan, tetapi kemarau yang dahsyat ialah apabila manusia diberikan hujan tapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Bumi terima hujan tapi bumi tak menumbuhkan tumbuhan. Bila bumi tak tumbuhkan tumbuhan, bahayalah. Sebab kita memerlukan vitamin daripada bumi, iaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kita perlu makan. Dan kita juga memerlukan daging. Daging ikan ke, daging haiwan yang melata di darat ke. Yang mana haiwan-haiwan ni yang dibenarkan untuk kita makan ialah haiwan yang sifat dia tu memakan tumbuhan, seperti lembu, seperti kambing, seperti unta, ke semua ni makan tumbuh-tumbuhan.
Dan ikan-ikan pun kebanyakannya makan tumbuh-tumbuhan lah yang ada dalam air tu. Kan? Ikan-ikan kecil ni makan tumbuh-tumbuhan, ikan besar yang makan ikan kecil. Tapi nak kata bila bumi tidak menumbuhkan apa-apa lagi dah, so dia akan jadi satu masalah pada ekosistem alam ini. Itu di akhir zaman nanti disebutkan. Bab nombor 92. Fitnatun tastanziful Arab. Bencana yang akan meratai keseluruhan Arab. Yang akan tersebar pada bumi Arab. Wa min alamati sa'ati allati akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wuqu'u fitnatin 'azimah tusibu al-Arab fayakthuru fihim al-qatl wal halak. Di antara tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW khabarkan ialah munculnya bencana besar yang akan menimpa Arab. Jadi akan banyak berlaku pembunuhan dan kebinasaan. Baik. Syekh bawakan riwayat. Riwayat ni ada masalah sikit pada sanad dia. Okey, tengok. An Abdullah bin Amr qal anna Rasulullah SAW qal takunu fitnatun tastanziful Arab qatlaha fi an-nar. Al-lisan fiha ashaddu min waq'i sayf. Riwayat ni riwayat Ahmad dengan Tirmizi, tetapi riwayat ni tak sahih daripada Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, ada dua perawi, satu Hamad bin Salama, dia riwayat daripada Laith, daripada Taus, daripada Ziyad, daripada Abdullah bin Amr, daripada Nabi SAW. Manakala Hamad bin Zaid dan selain daripada Hamad bin Zaid meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, perkataan Abdullah bin Amr bukan daripada Nabi SAW. Imam Bukhari kata riwayat ni lebih kuat. Tetapi kalau kita tengok riwayat ni memang sanad dia dhaif kerana ada perawi yang bernama Laith, iaitu Laith bin Abi Sulaim, dia merupakan perawi yang lemah lah. Ya. Baik. So riwayat ni tak sahih. Riwayat ni tak sahih. Tapi kita tengok apa maknanya. Nabi kata akan berlaku fitnah besar yang akan melanda keseluruhan Arab. Yang mana orang yang terbunuh di dalam fitnah ini, terbunuh di dalam kekacauan ini akan masuk neraka. Al-lisan fiha, lidah pada waktu bencana ni berlaku, lidah manusia lebih tajam daripada potongan pedang, tusukan pedang. Maksudnya dalam riwayat ni, walaupun tak sahih sebenarnya riwayat ni, tapi nak kata di akhir zaman nanti ni akan berlaku fitnah. Kalau kita tengok dalam riwayat lain pun sebut ada Nabi sebut wailul lil Arab, celaka bagi Arab kerana telah terbuka daripada pintu Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nabi sebut, Nabi bagi isyarat dengan tangan dia kan. Nabi bagi isyarat dengan tangan dia. Cuma nak bagi tahu riwayat ni tak sahih, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan sememangnya akan berlaku bencana. Badirul bil a'mali fitanan. Kamu kena bersungguh, bersegera melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya bencana yang mana keadaannya seperti malam yang gelap gelita. Orang yang pagi-pagi beriman boleh berpetang dalam keadaan kafir. Ada yang pagi kafir, petangnya beriman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan habuan dunia. Memang ada riwayat yang seperti ini. Cuma riwayat yang disebutkan ini dengan lafaz ini tidak sahih daripada Nabi SAW. Cuma kita cuba nak faham jugalah riwayat yang dhaif ni. Tapi dia bukanlah dhaif berat. Boleh dijadikan sebagai tarhib jugalah. Sebagai berjaga-jaga kerana ada riwayat lain yang telah menyebutkan tentang bencana yang akan muncul. Yang Nabi kata, kalau kat sini Nabi diriwayatkan sebagai berkata qatlaha finnar, yang terbunuh dalam bencana ni akan masuk neraka. Sebab apa? Mungkin kerana mereka berperang dalam keadaan mereka berebut untuk mendapat habuan dunia. Mereka mengikut syaitan dan hawa nafsu. Sebab itu dia kata ai sayakununa biqitalihim hadha mustawjibina lil'iqab. Mereka berperang ni, mereka berhak untuk mendapat balasan daripada Allah. Wahum in matu muslimina muwahhidin. Kalau mereka mati dalam keadaan muslimin dan bertauhid, mereka tak akan kekal dalam neraka, walaupun mereka akan masuk dalam neraka. Ya? Baik. Yang dimaksudkan dengan yang terbunuh dalam perang, dalam bencana ini ialah sesiapa yang terbunuh
dalam bencana ini akan terdedah kepada orang kata apa, amaran yang disebutkan di dalam riwayat ini. Kerana mereka terbunuh bukan kerana mereka nak mengangkat agama ataupun menghalang orang zalim daripada buat kezaliman, ataupun bukan nak tolong orang yang benar, tapi mereka sengaja membuat kekacauan, ataupun mungkin kerana mereka berebut harta, ataupun mungkin kerana berebut kuasa. Yang Nabi SAW sebut dalam riwayat ni dengan kata lidah pada waktu tu lebih tajam daripada tusukan pedang ataupun tikaman pedang, maksudnya mungkin yang dimaksudkan di situ ialah lidah yang menggalakkan orang untuk berperang. Kerana kalau orang tu ambil pedang, dia berperang, dia pergi perang seorang-seorang je. Tapi kalau lidah bercakap, dia mungkin akan menyebabkan ramai lagi akan terlibat dalam peperangan. Kerana lidah pada zaman ni lebih mudah untuk menggalakkan orang untuk berperang apabila munculnya media sosial dan sebagainya. Ya? Baik, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini. Jadi saya berhenti di sini dulu. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Oh, belum sempat buka lagi banyak dah ni soalan. Yang mana saya sempat je lah, saya mampu ya. Baik. Assalamualaikum. Adakah benar hadis Islam kembali ke asing, warga asing menguasai ekonomi negara kita? Lain tu. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu, Islam menjadi asing. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Dan Islam akan kembali menjadi asing. Kemudian Nabi kata, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang asing. So Nabi kata mula-mula Islam ni asing. Orang tak mau terima Islam. Orang pandang serong kat Islam. Macam-macam benda orang buat untuk jadikan Islam ni tak tersebar. Wa sayaudu ghariba. Di akhir zaman nanti Islam akan jadi macam tu balik. Orang tak mau dengan Islam ni, orang nampak Islam pelik. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Itu yang dengan mengamalkan Islam. Bukan ekonomi Islam dipegang oleh orang asing. Sorry. Itu tak seperti mana yang disebut oleh hadis itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lari tajuk, saya nak tanya, boleh tak kita ganti kambing dengan lembu untuk akikah anak? Sebab kat tempat saya banyak yang buat macam tu. Jazakallah khair. Wa antum fazakumullah khair. Majoriti ulama mengatakan akikah ini hukumnya sama seperti korban. Jadi kalau nak buat pakai lembu, boleh ambil satu bahagian untuk akikah. Tetapi saya tidak nafikan di sana ada pandangan dalam mazhab Hambali yang mengatakan akikah ini tak digalakkan untuk dikongsi. Kalau boleh ambil seekor, boleh ambil seekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Anak lelaki 2 ekor sunatnya, kalau seekor pun okey. Anak perempuan seekor, kalau boleh seekor tak kongsi itu lebih baik. Kalau boleh beli lembu seekor untuk anak untuk satu bayi pun boleh juga. Tapi kalau tak mampu boleh ambil satu bahagian daripada lembu, tak jadi masalah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, mana dalilnya kunut tak payah baca dalam solat subuh? Dia macam ni. Isu ni isu khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Maliki dengan Syafi'i menggalakkan bacaan kunut di dalam solat subuh. Manakala mazhab Hambali dan Hanafi mereka tidak terima bacaan kunut dalam solat subuh kerana menurut mereka riwayatnya tidak sahih. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni, iaitu tak bacalah kunut subuh kerana riwayat yang tidak sahih. Tapi kalau imam tu, kita ikut imam baca kunut subuh, kita bacalah. Kerana isu ni isu khilaf. Yang kedua, tahlil. Apa hukumnya kenduri dan buat tahlil untuk yang sudah tiada? Tahlil dengan baca Yasin atau tak? Dia kenduri arwah ataupun kenduri pada musim di mana kematian baru berlaku. Nabi SAW galakkan untuk jiran buat makan kepada keluarga si mati kerana mereka dalam keadaan kesusahan. Bukan ahli keluarga yang buat makan beri pada kepada jiran. Jadi kalau kita beri makan kepada jiran sedangkan jiran yang disuruh bagi makan pada kita, kita telah menyalahi arahan Nabi SAW.
Ketiga, berdoa lepas solat harus atau tidak? Berdoa lepas solat. Berdoa lepas solat boleh, tak ada masalah. Berdoa dalam solat afdal sebelum beri salam dan di dalam sujud. Kalau lepas solat tu kita nak sambung dengan doa lagi, tak ada masalah. Kerana ada doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk sentiasa berzikir kepadamu, sentiasa bersyukur kepadamu, dan sentiasa beribadat dengan baik kepadamu. Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata baca sebelum beri salam, ada yang kata baca lepas bagi salam. Dan lepas bagi salam, sepakat ulama mengatakan baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan saya. Saya mohon keampunan. Saya mohon keampunan. Saya mohon keampunan kepada Engkau, ya Allah. Itu pun doa. Doa ni tak ada masalah, boleh baca. Cuma yang menjadi perbezaan pandangan itu, adakah doa beramai-ramai? Ya. Doa beramai-ramai itu yang menjadi satu masalah. Kalau dia berdoa sekali-sekala beramai-ramai kerana ada hajat yang bersama, tak ada masalah. Tapi kalau dia doa ramai-ramai, setiap masa, setiap keadaan berterusan. Daripada muda ia buat sampai ke tua. Yang tu yang tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, apa-apa ulasan tak tentang isu yang dibangkitkan oleh silam kalam? Nampak semakin tajam perbincangan. InsyaAllah kita tunggu dialog bulan Ogos. Saya nak menulis ni saya tak sempat. Semenjak orang kata apa, dalam keadaan menguruskan universiti ni, saya tak sempat nak menulis sangat. Tapi insyaAllah kita cuba untuk jadikan perbincangan ilmiah ni sentiasa wujud di Kolej Islam Perlis, insyaAllah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke atas pembagian Menteri KPDN. Oh, Datuk Seri Salahuddin dah meninggal ke? Kalau betul dah meninggal, kita ucapkan dengan ucapan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah Taala mengampunkan dia, memberi kemaafan kepada dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey. Salam Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari tajuk. Boleh kita pergi ke Madinah dengan niat nak ziarah Rasulullah SAW? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ada yang benarkan, ada yang tidak membenarkan. Ada yang benarkan, majoriti ulama. Mereka kata tak ada masalah nak pergi ziarah kubur Nabi SAW di Madinah, walaupun terpaksa bermusafir, kerana Nabi SAW menggalakkan kita ziarah kubur. Ada yang tidak menggalakkan, kerana dia kata Nabi SAW tak membenarkan kita bermusafir, melainkan untuk pergi ke 3 masjid saja. Jadi kalau nak pergi, dia kata ziarah kubur Nabi, jangan jadikan ziarah kubur Nabi itu sebagai matlamat utama. Sebaliknya pergi Masjid Nabi. Dah ada kat Masjid Nabi tu, alang-alang ziarahlah kubur Nabi. Siapa yang sebut macam tu? Al-Juwaini, dan juga diikuti oleh Ibn Taymiyah. Okey. Prof, ada tak cara nak khusyukkan salat? Saya ada terbaca kena baca surah An-Nas 3 kali dan ludah ke kiri sebelum salat. Tapi kalau tetap tak khusyuk, boleh tak Ustaz bantu beri panduan? Jazakallah khair wa antum jazakumullah khair. Yang pertama sekali nak khusyuk ni. Pertama saya nak sebut khusyuk ni ada 2 jenis. Khusyuk yang wajib dan khusyuk yang sunat. Khusyuk yang wajib ialah khusyuk anggota. Dalam salat kita tak boleh anggota kita bergerak banyak. Sambil salat sambil lompat bintang, tak boleh. Batal salat. Tapi kalau khusyuk yang kedua yang sunat ni adalah khusyuk jiwa. Jadi kalau kita tak khusyuk pun salat kita still sah lagi. Ya, salat kita still sah lagi. Cuma macam mana nak dapat khusyuk kerana ia merupakan kesempurnaan salat?
kita nak dapat khusyuk ni, kita cuba fahami bacaan-bacaan zikir-zikir di dalam salat, surah-surah, makna Fatihah. Kita cuba fahami dan kita kena tahu Allah Ta'ala sedang mendengar apa yang kita bacakan dalam salat itu. Itu di antara tips lah. Tips baik. Assalamualaikum. Bagaimana kaedah mendidik anak dan remaja menurut sunnah? Boleh Ustaz kongsi tip dan nasihat? Ni panjang ni. Ini panjang. Boleh beli kitab, mungkin dah terjemahkan, Tarbiyatul Aulad, Syekh Ulwan. Dia ada bahas tentang isu ini, walaupun sebenarnya ada riwayat yang dibawa dalam tu tak sahih, tapi ada orang yang, ada sebahagian ahli ilmu dah mentakhrij dah hadis-hadis dalam kitab Tarbiyatul Aulad tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza solat sunat isyraq dan duha? Wallahu alam, solat sunat isyraq ialah solat duha yang dikerjakan di awal waktu. Solat sunat awabin, solat duha yang dilakukan apabila matahari sedang mula panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada beberapa hal dalam ibadah yang dihukumi ziyadatul khair. Mengapa ulama hukum sedemikian? Mengapa tak sebut sunnah? Apakah perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi? Saya tak pasti ni apa maksud ziyadatul khair. Saya tak pasti. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apakah keutamaan menggunakan harta di sisi Islam? Adakah mempunyai hobi yang mahal atau menggunakan harta untuk self reward seperti melancong ditegah dalam Islam? Islam melarang kita untuk membazir. Dan Islam juga mencela golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Tapi kalau seseorang itu menggunakan hartanya untuk melakukan semua tanggungjawab yang wajib ke atas dia. Dia telah melakukan sedekah, dia telah melakukan membayar zakat yang wajib ke atas dia. Cuma dia nak beli barang yang sedikit mahal untuk reward diri dia, dan semua tanggungjawab lain dia dah buat. Ia tidaklah termasuk di dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Kerana Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang pakaiannya tidak begitu baik, lusuh. Kemudian Nabi kata, engkau ada harta? Dia kata, ya. Harta apa yang kau ada? Dia kata, Allah Ta'ala berikan aku harta kambing dan sebagainya. Maka Nabi kata, falyura atharu ni'matallah, atharu ni'matillahi alik. Kalau begitu tunjukkanlah sedikit kesan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada diri kau. So Nabi SAW suruh kita menunjukkan sedikit syukur kepada Allah dengan kita memakai sesuatu yang sesuai, yang selayaknya untuk kita. Ya, Allahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir. Masya-Allah ramai juga yang hadir pada malam ni. Terima kasih juga kepada Nur Islam Academy yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.